Hujan malam menambah resah, hati sepi sejak kau tiada. Semakin hari semakin rindu, biarpun badan terpisah jauh bagai patah. PKP, apa cerita? Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada para sahabat, member-member yang sudi setia dengan channel ini di Ibn Rija. Pada episod kali ini saya berada di tingkap rumah saya merenung pemandangan. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan berkenaan dengan PKP 2.0 ini dan juga ekonomi Malaysia serta politik. Ini pandangan peribadi. Kita melihat keberkesanan PKP yang dijalankan, PKP yang pertama dijalankan pada bulan Mac. Dia tamat dalam bulan berapa? Jun ke masa tu, dan alhamdulillah graf itu dapat diturunkan. Kemudian alhamdulillah kita dapat bekerja seperti biasa. Namun awal-awal era PKP nak habis itu berlaku pergolakan politik yang menyebabkan berlakunya pilihan raya negeri di Sabah, dan masa tu jugalah Sabah masa tu tengah tinggi kes COVID. Dan ibarat kita pergi mengambil virus di sana dan membawa pulang ke Semenanjung, dan akhirnya tersebar ke seluruh negara. Kemudian bila pintu-pintu dibuka, saya tak mau komen itu lebih lah, tapi graf itu makin naik. Dan kemarin, sebelum saya buat video hari ini, diumumkan kes sampai 4,000. Namun pergolakan politik masih berlangsung, kerajaan berpecah, pembangkang tidak mencapai kata sepakat, rakyat pening dan buntu, pemimpin masih kekal begitu, dan kita sekarang berada dalam realiti ini. Seperti mana yang saya sebutkan dalam post-post saya sebelum ni dekat saya punya page, COVID itu tidak datang untuk menghancurkan sesebuah negara, tetapi COVID datang untuk menelanjangkan kehancuran sesebuah negara. Itu yang dapat kita lihat yang sedang berlaku di tanah air kita. Bila berbincang dengan sahabat-sahabat yang duduk dalam bidang-bidang ekonomi dan perindustrian ini, mereka menyuarakan kegusaran mereka terhadap perkembangan ekonomi yang sedang berlaku di Malaysia ini. Bila mana politik tak stabil, pelabur mula lari. Hari ini antara tempat yang pelabur pi adalah ke Vietnam, ke Indonesia. Mereka lebih laju di dalam menarik para pelabur, dan kita semakin kurang, dan seperti mana yang kita sedia maklum, saya orang Pulau Pinang, setakat yang saya dengar dan telitikan, sebelum ini kilang Sony dia telah ditutup. Sekarang kita dengar ura-ura banyak kilang di Perai sedang proses untuk penutupan. Honda, Toyota dan banyak kilang-kilang lain yang mula tutup dan pindah ke negeri jiran kita di Vietnam dan Indonesia khususnya. Ini realiti yang sedang kita hadapi sekarang. Tuan-tuan bayangkan, kalau satu kilang itu tutup, saya bawa contoh, katakanlah satu kilang Sony ditutup, so 2,000 orang akan kehilangan pekerjaan. Kemudian katalah satu kilang lagi ditutup, another 2,000, satu kilang lagi ditutup, 2,000. So kita akan mencapai 10,000 orang kehilangan pekerjaan, tanpa pekerjaan dalam tempoh sebulan dua sahaja. Itu belum ditambah dengan para graduan kita yang baru lepas grad, yang belum pun dapat pekerjaan lagi sejak tahun 2015. So dicampur dengan jumlah itu yang belum mendapat pekerjaan, dicampur dengan jumlah yang baru kehilangan pekerjaan, itu dalam sektor industri saja. Kita belum kira dalam sektor pelancongan, dalam sektor-sektor yang lain. So menyebabkan jumlah orang yang tidak mempunyai pekerjaan ini begitu besar. Namun ironinya kita melihat di tanah Melayu kita ini, di Malaysia ini, masih lagi ramai orang kaya. Kalau kita mengikuti mereka di media sosial, kekayaan mereka begitu dahsyat. So jurang kepada orang kaya dan orang miskin ini semakin besar. Itu merupakan satu kerisauan yang sangat besar. Saya sangat runsing bila memikirkan
ramai yang kehilangan pekerjaan berbanding orang yang belum mendapat pekerjaan. Sebab orang yang kehilangan pekerjaan ini, mereka sudah ada keluarga, sudah ada komitmen bulanan. So bila mana mereka kehilangan pekerjaan sekaligus, menyebabkan satu tekanan yang sangat dahsyat. Dan saya merasakan tekanan ekonomi ini dia pasti menyumbang kepada peningkatan kadar jenayah satu hari nanti. So bila ramai orang kehilangan pekerjaan, so jenayah akan meningkat. Orang yang kehabisan idea, buntu, ke mana nak tala, ke mana nak tuju, mungkin mereka akan end up dengan melakukan jenayah. Tak semua, tapi kita kena bersedia untuk faktor itu, untuk realiti itu nanti. So, perkara berkaitan dengan ekonomi ini sangat berkaitan dengan jenayah, dengan perkembangan sosial, anak-anak muda nanti apa yang akan mereka lakukan, anak-anak gadis kita dan sebagainya. So, di sinilah kita perlu merangka sesuatu, saya fikirlah. Orang politik sudahlah, stop lah. Stop sungguh-sungguh ni. Peperangan, pergelutan antara kamu. Saya merasakan benda ni takkan selesai. Benda ni takkan selesai selagi mana tidak capai satu kesepakatan, tidak capai satu kefahaman, satu keikhlasan yang kita buat segala-galanya ni untuk rakyat. Dia bukan sekadar meniti di bibir saja, tetapi benar-benar dengan dalam keikhlasan hati. Saya merasakan kalau kita nak tamatkan peperangan politik ini dengan melakukan darurat pun tak selesai. Masih lagi ada timbul-timbul cakap-cakap dalam kalangan orang PH, dalam kalangan orang PN, dalam kalangan orang UMNO, masih lagi bercakap-cakap tentang isu ini. Kita merasakan tak selesai lagi. Dia masih tergantung sampai bulan 8. Dan kalau kita nak tamatkan peperangan politik ini dengan pilihan raya pun, bagi saya secara peribadi, dia pun tak menyelesaikan apa-apa juga. Sebab kalau dah habis pilihan raya pun, awak masih lagi lompat ke sana dan ke sini, polemik ini akan sentiasa berlangsung sampai bila-bila pun. Unless, melainkan kita mewujudkan satu undang-undang untuk anti lompat parti, kemudian mungkin boleh diusulkan agar setiap kerajaan yang muncul nanti yang baru itu lebih stabil dan selamat. Itu satu. Tapi biarlah kita boleh cakap sajalah, siapa nak dengar. Di sudut ekonomi, saya masih lagi optimis merasakan di saat kehancuran sebuah ekonomi ciptaan manusia itu, the best solution is ekonomi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya lah, penyelamat sebenar adalah ekonomi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana ekonomi manusia sudah tidak mampu menampung lagi kehancuran, tipu daya, kebobrokan yang terlakukan oleh ekonomi ciptaan manusia ini, maka penyelamat adalah ekonomi ciptaan Maha Pencipta. Di sana kita ada banyak sistem yang boleh menyelamatkan orang Islam. Saya fikir orang Islam ni kalau mereka melihat kepada orang kata apa, potensi yang ada pada mereka, kebersatuan, kesan kebersatuan yang ada pada mereka, saya fikir kita tak akan miskin. Kuasa beli ada pada orang Islam di Malaysia. Dan banyak konsep-konsep pelaksanaan ekonomi Islam, saya fikir mampu menyelamatkan negara Islam, mampu menyelamatkan orang Islam daripada kemiskinan. Saya bagi contoh, dalam musim sekarang ni dan kekalutan yang ada, kita dapat menggunakan sistem wakaf, tanah-tanah wakaf yang ada. Saya selalu sebut dah benda ni, tapi saya fikir selagi mana tak direalisasikan dengan tepat dan betul, kita akan keep on sebut benda ni. Bayangkan kalau dengan tanah-tanah wakaf yang ada itu, kita dapat kita stop saatlah mendirikan madrasah, kita bina food court, yang di dalam food court itu kita sediakan dalam 50 kedai untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan untuk bekerja di situ, untuk mulakan perniagaan mereka di situ, dengan bantuan duit-duit zakat untuk sebagai modal awal kepada mereka. Sebab kalau kita melihat kepada sejarah Bani Umayyah, kerajaan Khilafah Umayyah, yang menyelamatkan Umayyah, yang mengeluarkan Umayyah daripada kebuntuan dan kemiskinan dan kekalutan adalah zakat yang dibuat oleh Khalifah Umar Abdul Aziz dalam tahun 99 Hijrah. Berapa tahun saja kaya orang di Umayyah. So bagi saya, perniagaan yang juga sunnah dapat menyelamatkan daripada kekalutan ini. Semalam saya sembang dengan mak saya kata kalau semua berniaga, siapa nak beli? Berniaga ni, semua berniaga, semua orang beli. Awak berniaga makanan. So katakanlah awak berniaga mi goreng, awak akan dapatkan mi itu daripada pengeluaran Islam. So dia tu untung.
So awak akan dapat tauge daripada petani Islam, orang tu untung. Awak akan membeli barang-barang plastik dekat kedai orang Islam, orang tu untung. Orang Islam pula mengeluarkan plastik. Orang Islam pula main beli, awak pula untung. Kemudian dengan duit untung awak tu, awak pula pergi beli kuotiau goreng kedai kawan awak pula, dia pula untung. Okay, orang yang jual kuotiau goreng tu pula, dia pula buka ada duit untung, dia pula pergi keluar melancong, pergi ambil Grab, orang Islam pula untung. So benda ini sebenarnya perniagaan, kita melihat antara keajaiban perniagaan adalah dia tak merugikan sesiapa. Semua pakai untung belaka. Itu perniagaan punya keajaiban. Sebab tu rezeki banyak daripada perniagaan. Orang Cina tahu benda ni. Sebab tu mereka lebih mementingkan perniagaan rather than pekerjaan memakan gaji. Dan dulu orang Melayu kaya dengan perniagaan. Dan benda itulah kita rasa kita kena kembalikan balik. Tetapi dalam keadaan ekonomi sekarang, orang pun tidak ada modal. Yang terbaik adalah kena datang turun bantuan sistem ekonomi Islam yang kita nampak di saat kerajaan telah porak-poranda, manusia telah merapu dan merepek. So ekonomi Islam lah sebagai tampungan untuk menyelamatnya. Kalau ada lagi wakaf tanah, kita bina dulu pusat-pusat kegiatan seperti mana saya sebut tadi, food court ke ataupun mini-mini kedai. Dan saya haraplah kat mereka JKP ke apa ke, mereka sentiasa dipenuhi dengan agenda politik. Boleh bercakap saja, tapi realitinya semua orang tahu. It is an open secret. Bila kita buka satu-satu kawasan kedai-kedai yang melibatkan kerajaan ini, sudah pasti pintu-pintu itu telah dipegang oleh ketua-ketua pemuda lah, ketua-ketua cawangan lah, ketua-ketua cabang lah. Ini dah berlaku. Semua orang tak boleh nafikan rahsia yang terbuka ini. So, sudah meluat dengan benda ni. Sebab tu Islam kena datang balik. Kita buka daripada rakyat, daripada Muslim, daripada umat untuk umat. Yang terbuka, yang open, yang orang yang kehilangan pekerjaan. Dia tak boleh ada, dia tak kira dia tu siapa, yang penting dia Islam dan dia kehilangan pekerjaan. Kita memberikannya nafas baru, sediakan tapak dan ruang untuk dia berniaga. Dan dengan media-media sosial orang Islam tu, media-media yang nak cover kuliah yang puluh-puluh ribu punya view tiap malam tu, di situ menggunakan kekuatan mereka pula untuk promote pula, pergi ke kedai ini, pergi ke food court ini, pergi ke Allahu Akbar. Kalau kita menggunakan full utilize our asset, saya rasa Islam akan pertama keluar daripada kecelaruan ini, daripada kekalutan ekonomi ini. Sebab kita ada tempat nak tampung. Berbeza dengan agama lain, mereka tidak ada. So kita ada sistem ekonomi yang menampungnya. Kalau kita nak buka sempadan yang lebih luas lagi dalam perbincangan ini, kalau kita nak pergi kepada peringkat international, kita ada negara Islam yang sangat kaya macam Qatar, Bahrain, Oman, apa semua tu. Dan kita ada negara Islam yang sangat miskin. So benda itu di peringkat antarabangsa pun tak berjalan, kekayaan dan kemiskinan itu. Dia tak ada flow daripada kaya sangat kepada susah sangat. So kalaulah persidangan OIC mula bercakap tentang masalah ini, mula bercakap tentang perlunya untuk kita memikirkan prinsip zakat peringkat international, peringkat negara-negara Islam. Mungkin setiap tabung negara itu menyumbang 5% daripada kutipan zakat negara mereka terhadap dalam tabung zakat international untuk diagihkan kepada zakat peringkat antarabangsa. Saya fikir benda ini dapat diselesaikan. Ijtihad ini perlu. Sumbangan pakar, para ulama perlu untuk kita menyelesaikan masalah ini. Saya bagi contoh mudah. Antara sumber kekayaan yang sangat mudah didapati adalah antaranya tanah haram Mekah dan Madinah. Sebab ini cerita sebelum Covid. Kod mana pun awak tak promosi pun, awak tak perlu buka poster pun, datanglah ke Mekah ramai-ramai. Orang tetap akan datang sebab itu ibadah, umrah, haji dan sebagainya. Setiap tahun jutaan orang pergi ke Mekah. Tetapi siapa yang kaya daripada berbondong-bondong orang datang ke Mekah ini adalah satu, of course lah, kerajaan Saudi. Tapi yang keduanya adalah para pengusaha-pengusaha, para pengeluar-pengeluar barangan di China, made in China. Tuan-tuan boleh besarkan sendiri. Tuan-tuan pergi kedai, tuan-tuan tengok jubah, tuan-tuan tengok di belakang made in China. Tuan-tuan tengok tasbih made in China. Tuan-tuan tengok yang tasbih kecil-kecil digital tu pun made in China. Tuan-tuan tengok teropong yang tu pun made in China. So kalaulah kerajaan Saudi boleh restrikkan semua barang-barang yang masuk untuk berniaga di tanah suci ini, kami buat satu dasar, iaitu pengeluar dia itu, manufacture dia itu wajib kita agihkan dalam kalangan negara Islam sahaja. Let's say kita nak terbitkan tasbih yang 1-2 dinar itu.
So kalau kita buka itu made in China. So kalau kerajaan Saudi bawa projek itu, okey, projek tasbih ini kita sub kepada kerajaan kepada pengusaha Islam di Afrika yang miskin. So dia akan duduk ramai-ramai dalam kampung itu pakat buat tasbih yang confirm akan ada orang beli sebab nanti di musim haji di Mekah dan musim umrah. Okey. So apa lagi? Jubah. Jubah ni kita sub kepada orang makcik-makcik, janda-janda yang berada di Malaysia yang susah-susah tu. Kita pun dah standby dengan kita punya persatuan kat sini dah. So masuk. So makcik-makcik ni ada pekerjaan, mai hari jahit baju dan confirm ada orang beli di Mekah nanti. Itu satu contoh yang saya bagi. Banyak contoh lain lagi. Maksudnya kita mewujudkan perkhidmatan, pekerjaan, gaji based on perniagaan dan based on benda yang confirm orang akan beli nanti. Tapi benda itu kita tak lakukan menyebabkan kebocoran berlaku. Orang yang mendapat kekayaan daripada aset kita, daripada sumber kita adalah orang bukan Islam. Misalnya kita membina madrasah-madrasah dan sebagainya, yang dapat untung daripada hardware itu bukan semua, ada. Adalah toki-toki hardware Cina. So itu yang kita merasakan. Akhirnya benda ni tak sampai juga. Sebab tu dalam kekalutan ekonomi sekarang ni, penyelamatnya sebenarnya adalah sistem ekonomi Islam. Kita kena bersatu balik. Kalau perlu zakat keluar sampai habis, habiskanlah. Tapi bukan untuk bagi one off dan habis, tetapi sebagai modal. Sebagai orang kata apa, sebagai modal lah, nak abang apa lagi. Satu. Yang keduanya, dasar yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat ketika mana datang ke Madinah mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar. Saya fikir konsep Ansar itu boleh diaplikasikan di peringkat orang Islam, di peringkat dunia secara am, di peringkat Malaysia secara khusus. Golongan-golongan kaya korporat-korporat Melayu ini dapat kita wujudkan satu bentuk badan ataupun satu bentuk program yang disebut sebagai Ansar. Golongan ini berdaftar sebagai para Ansar, dan orang-orang yang baru berhijrah, bermaksud konsep hijrah yang saya faham dalam konsep ini adalah hijrah daripada ada kerja kepada tak ada kerja. So mereka mendaftar dalam satu database yang besar sebagai muhajirin. Orang hijrah daripada tak ada kerja kepada ada kerja kepada tak ada kerja. So dalam konsep ini kita boleh wujudkan satu integrasi antara golongan Ansar yang saya katakan list of bundles of Malay corporate yang begitu kaya ni, yang boleh pilih untuk bantu golongan muhajirin yang kehilangan pekerjaan ini, untuk bantu suntikan modal. Kita tak mau bercakap tentang bantuan one off ni. Kita nak bercakap tentang bantuan yang bersifat modal, bersifat peluang pekerjaan ke, bersifat apa saja. Contoh macam ada makcik di kampung yang pandai buat kuih yang sedap-sedap, tapi dia tak tahu nak channel ke mana kuih-kuih dia ni, kerepek-kerepek dia ni. So ada korporat-korporat Melayu yang pandai, yang kaya-raya, yang pandai nak salurkan ke mana. So kita linkkan itu agar ada hubungan di antara muhajirin dengan Ansar, yang akhirnya saya rasa mereka ini akan mengeluarkan orang-orang ini daripada belenggu kemiskinan. Sebab dia berbalik kepada perniagaan yang saya sebutkan tadi, tidak akan ada orang susah. Sebab kalau kita keluar duit kita beli barang orang akan keluar duit daripada beli barang kita. So dia sentiasa rolling begitu. Itu keajaiban perniagaan. Tidak akan ada orang susah. So bayangkan dia berlegar-legar dalam kalangan orang Islam sahaja mewujudkan komuniti yang begitu. Saya rasa kita akan kuat. So kita tidak perlu bergantung kepada kerajaan, kepada orang politik yang tidak habis-habis dengan sengketa, penipuan, pembohongan, kezaliman yang tidak pernah sudah dan selesai itu lagi. Sebab tu saya dah tak tahulah, boleh dikatakan kalau tanya saya dah muak dengan orang politik ni. Tapi nak tinggalkan politik terus di sudut mengundi pilihan raya pun tak boleh juga. Itu tanggungjawab kita. Tapi perangai partisan ini yang melampau sangat ni, kadang-kadang kita rasa cemuih. Sebab tu kita kena beralih kepada umat lah sekarang ni, umat. Seperti mana dasar-dasar yang saya sebutkan tadi. Tapi yalah, saya boleh cakap di TV tingkap sajalah, siapa nak dengar. Kalau ada pendengar tu, tak tahulah. Tapi kita boleh buat tengok siapa yang ada database, siapa yang ada pengalaman. Kita boleh bercakap saja. Tapi orang yang pandai, yang duduk dalam bidang ini, dalam bidang zakat ke, jabatan agama ke, cuba reka tengok. Kalau lah dia boleh dengar di peringkat dunia, Muhajirin dengan Ansar itu kita satukan jutawan-jutawan Arab yang kaya-kaya raya, yang tak tahu nak buat apa duit sampai beli rimau ke beli singa tu. Meh salur kat sini, Ansar di sana, Muhajirin di sini. Walaupun tak perlu berhijrah pun, tapi ada. Tahulah tuan-tuan, kiat hari ya. Assalamualaikum. Kamu tengok tingkap. Bye bye.